Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sukan bola baling, iaitu permainan kategori serangan unit 2 di dalam buku teks tingkatan 4. Terlebih dahulu kita perlulah mengenal bola baling, iaitu bola baling ini mula diperkenalkan pada tahun 1976 di Malaysia dan ia merupakan permainan kategori serangan yang memerlukan beberapa aspek seperti kepantasan, ketangkasan, fleksibiliti dan tindak balas, iaitu tindak balas segera ketika menyerang dan bertahan. Aspek-aspek ini penting apabila kita ingin membuat serangan dalam sukan bola baling. Di dalam permainan bola baling ini, di dalam satu pasukan adalah seramai 12 orang, 10 orang pemain dan 5 simpanan, 2 orang penjaga gol. Satu set permainan terdiri daripada 7 orang pemain termasuk satu penjaga gol. Dan kemahiran asas yang ada di dalam bola baling ini adalah menghantar dan menerima, menggelecek, mengadang dan menjaring yang telah kamu semua pelajari sebelum ini. Okey, di sini adalah gambar rajah bagaimanakah cara-cara untuk bermain bola baling. Di dalam permainan bola baling ini terdapat beberapa formasi, iaitu formasi serangan. Dan di dalam gambar rajah ini, pasukan penyerang berwarna biru, manakala pasukan bertahan, iaitu warna merah. Dan jika lihat ini, GK bermaksud kepada penjaga gol, LW sayap kiri, RW sayap kanan, CR pemain tengah ataupun penyerang utama, LB pertahanan kiri, RB pertahanan kanan, pertahanan tengah, pemain lingkungan. Dan di sini, ini adalah kedudukan formasi di dalam permainan bola baling. Okey, permainan bola baling ini dimulakan di bahagian tengah gelanggang, iaitu di garisan gelanggang tengah ni. Okey, kemenangan dikira dengan kelebihan jumlah jaringan yang diperolehi. Okey, bermaksud pasukan yang mempunyai jaringan yang lebih banyak dikira sebagai pemenang. Di dalam sesuatu perlawanan bola baling, terdapat 4 orang pegawai penting dalam permainan bola baling, iaitu pengadil garisan, iaitu garisan gol, pengadil gelanggang, penjaga masa dan pencantat. Dan setiap tempoh permainan dalam bola baling ini tertakluk kepada 10-20, iaitu 20 minit bermain, 10 minit rehat dan sambung semula tambahan masa kedua 20 minit lagi sehingga tamat waktu. Okey, jika dapat lihat di sini adalah garisan 6 meter, di mana garisan 6 meter ini adalah kawasan penjaga gol dan garisan 9 meter yang berputus-putus ini adalah garisan di mana pertahanan akan bertahan dan di dalam kawasan ini pasukan menyerang akan menyerang. Okey, apabila pasukan menyerang, mereka yang berada di barisan hadapan ini tidak boleh menjagakkan kaki ke dalam kawasan 6 meter ini. Kerana apabila mereka menjejakkan kaki ke dalam kawasan ini dikira sebagai foul. Dan untuk menjarikan gol. Okey, pasukan penyerang perlulah menjarikan gol sebelum melangkah masuk ke dalam kawasan 6 meter. Jika mereka melompat daripada kawasan 9 meter ini ke dalam, mereka perlulah melepaskan bola sebelum mereka jatuh di dalam kawasan 6 meter. Okey, ini adalah contoh pakaian di dalam sukan bola baling. Ini adalah contoh bola baling. Jersey, ini adalah gawang gol, gelanggang, kasut sukan ataupun kasut bola baling dan sarung tangan. Sarung tangan ini selalunya pemain profesional, mereka lebih suka tidak memakai sarung tangan, malah mereka menggunakan strapping untuk melindungi jari-jari mereka kerana mungkin apabila memakai sarung tangan mereka tidak selesa. Namun perkara ini tidak wajib. Jika permainan bola sepak, sarung tangan wajib dipakai oleh penjaga gol. Manakala bagi permainan bola baling ini, pemakaian sarung tangan tidak wajib. Okey, seterusnya kita akan masuk di dalam strategi bermain bola baling. Terdapat
dua strategi yang ada dalam yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu strategi menyerang dan strategi bertahan. Untuk strategi menyerang terbahagi kepada tiga, iaitu secara individu, secara berkumpulan dan formasi serangan. Okey, strategi menyerang secara individu ini adalah dilakukan seseorang itu memegang bola dan menjaringkan gol, iaitu serangan posisi dan serangan melalui gerakan, serangan ke dalam zon, serangan dalam kawasan. Seperti yang cikgu sebutkan tadi. Maafkan cikgu. Okey. Seperti yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Penyerang individu apabila dalam kawasan tengah ini, kawasan 9 meter, mereka perlulah menjaringkan gol. Itulah yang dimaksudkan dengan serangan individu, iaitu serangan dalam kawasan 6 meter, serangan ke dalam zon. Okey, seterusnya adalah secara berkumpulan. Secara berkumpulan adalah serangan hantaran berpasangan, serangan hantaran selari dan serangan hantaran silang. Okey, yang bermaksud apabila mereka berada di kawasan bawah, iaitu di kawasan sendiri, pasukan penyerang berada di kawasan sendiri, apabila mereka ingin bergerak ke hadapan, mereka akan menukar hantaran secara sisi, iaitu dari sini ke sini dan sini ke sini. Seterusnya mereka boleh juga membuat hantaran silang dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ke sebelah kanan ke sebelah kiri untuk mengelirukan pihak lawan, iaitu dengan membuat hantaran-hantaran sisi dan hantaran silang dan seterusnya menjaringkan gol. Itu adalah bagaimana cara untuk secara berkumpulan. Okey, ini adalah contoh formasi 3-3, iaitu formasi seimbang, 3 penyerang dan 3 bertahan. Kadang-kadang ada juga pasukan yang menggunakan formasi 2 dan 4, iaitu 2 menyerang dan 2 bertahan. Formasi 2-4 ini lebih bertahan. Dan di dalam gambar rajah adalah formasi 3-3, di mana setiap pasukan membuat 3 orang untuk membuat serangan dan 3 orang untuk bertahan. Ini adalah strategi seimbang dalam bola baling. Seterusnya adalah strategi bertahan secara individu, iaitu mengawal pemain, hadangan, badan, mengadang serangan. Secara berkumpulan, bertahan mengawal zon, bertahan ketika lontaran percuma. Formasi bertahan, formasi 6-0, formasi 5-1, formasi 4-2 dan formasi 3-2-1. Okey, formasi bertahan. Formasi 6-0, iaitu apabila formasi bertahan ini, pasukan yang bertahan yang berwarna merah ini akan berada di dalam kawasan sendiri dan tiada penyerang. Untuk pasukan bertahan, mereka akan bertahan sehabis baik 6 orang berada di kawasan sendiri untuk dibolesi oleh pemain penyerang. Untuk bertahan 5-1, okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, mereka akan bertahan dalam garisan 9 meter dan seorang ini dipanggil sebagai libero untuk membuat serangan mengejut ataupun serangan pantas apabila pasukan penyerang gagal untuk menyerang ataupun menjaringkan gol, maka pasukan bertahan mungkin akan membuat serangan pantas dengan membaling kepada yang berada di penyerang yang seorang ini berada di tengah ataupun di tengah sedikit untuk terus mendapatkan gol. Itu adalah cara bertahan dan seterusnya melancarkan serangan. Dan formasi 4-2 seperti yang cikgu sebutkan tadi, formasi untuk bertahan 4-2 dan formasi 3-1, iaitu bertahan dengan 3, tengah 2, lebih kurang dengan formasi 5-1. Okey, seterusnya macam formasi bertahan dalam permainan bola baling. Okey, macam manakah kita ingin merancang formasi serangan terlebih dahulu? Okey, apabila kita membuat serangan, kita perlulah mempunyai kemahiran yang tinggi, iaitu yang paling basic sekali adalah kemahiran menghantar dan menerima. Apabila kita bermain hantaran bersama rakan-rakan dan satu pasukan, kita perlulah
menahan ataupun menangkap bola dengan lebih kemas supaya bola tidak dapat dirampas oleh pihak lawan. Dan keupayaan pemain iaitu keupayaan untuk menggelecek kiri dan kanan untuk mengelirukan pihak lawan dan seterusnya untuk menghantar bola kepada rakan yang berada di hadapan dan seterusnya menjaringkan gol. Dan ketika pihak lawan apabila kita hendak merancang serangan, kita perlulah meneliti dan menganalisis bagaimanakah cara-caranya pasukan lawan membuat serangan dan kita perlu menepis serangan yang dilakukan oleh pihak lawan dan seterusnya merampas bola dan membuat serangan untuk mendapatkan gol. Seterusnya untuk merancang formasi bertahan. Untuk merancang formasi bertahan yang paling penting adalah kekuatan, komunikasi dan kepatasan. Komunikasi ini di mana ahli pasukan perlulah sentiasa peka dengan situasi apabila diserang dan kepatasan untuk berada di dalam kawasan lawan dan tiba-tiba pasukan lawan dapat mengambil bola dan kita perlulah cepat-cepat untuk turun ke gelanggang ke kawasan sendiri untuk bertahan dan mengelakkan daripada pasukan lawan mendapatkan gol. Dan koordinasi setiap pemain perlulah 6-0 bertahan sehabis baik dengan menggunakan 6 orang pemain berada di kawasan sendiri supaya tidak dibodosi oleh pasukan penyerang ataupun pasukan lawan. Itu adalah strategi bagaimana untuk bertahan dan menyerang. Okey, seterusnya ini adalah kriteria untuk pemilihan formasi. Okey, yang pertama adalah tentukan kekuatan dan kelemahan setiap pemain dalam pasukan. Setiap buah pasukan itu perlulah mengetahui kekuatan dan kelemahan individu ataupun ahli pasukan yang lain supaya kita dapat membuat hantaran yang baik kepada rakan-rakan. Jika sebagai contohlah, jika ahli pasukan kita itu rendah, kita perlulah membuat hantaran paras ahli pasukan kita supaya mereka dapat menangkap bola dengan baik dan jaringkan gol. Yang kedua adalah menilai kemahiran, kepatasan, kecekapan dan keupayaan setiap pemain ketika melakukan serangan dan bertahan. Dan kemahiran-kemahiran ini perlulah dititik beratkan dan perlulah kita master atau untuk setiap kemahiran yang kita ada. Yang seterusnya adalah membuat penilaian kemampuan pemain bagi setiap posisi dalam formasi. Kerana di dalam sebuah pasukan, setiap pemain mempunyai capability masing-masing dan mempunyai matlamat masing-masing dan mempunyai formasi-formasi dan kedudukan yang tertentu yang telah ditetapkan. Maka perlulah membuat penilaian bagi setiap posisi dan formasi. Okey, seterusnya adalah menentukan pemain penyerang utama yang boleh melakukan jaringan atau melakukan serangan kilat dan bertahan utama yang boleh kembali dengan pantas ke kawasan gol sendiri apabila diserang balas. Seperti yang cikgu sebutkan tadi, kepatasan adalah penting dalam pemain bola baling ni. Apabila kita membuat serangan, kita perlu cepat, iaitu pemain utama yang akan menjaringkan gol perlulah cepat dan pertahanan. Apabila kita diserang kembali, kita perlulah cepat untuk bertahan supaya tidak dibodosi. Seterusnya adalah analisis kekuatan dan kelemahan setiap formasi serta sesuai dengan keupayaan pasukan. Okey, seperti yang cikgu sebutkan tadi, kita perlu analisis kekuatan pasukan lawan. Seterusnya kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri untuk menyerang pasukan lawan. Dan yang terakhir adalah pemilihan formasi perlulah tepat berdasarkan dapatan analisis kemampuan setiap pemain. Itu adalah sedikit kriteria pemilihan formasi sesebuah pasukan dalam sukan bola voli ini untuk melancarkan serangan dan seterusnya menjaringkan gol mendapat kemenangan. Okey, seterusnya kita akan lihat video supaya kamu lebih faham. Dan di dalam video ini juga menerangkan peraturan permainan bola baling dan bagaimanakah mereka menyerang dan bertahan. Cikgu harap kamu faham
apa yang cikgu terangkan secara teori. Nin explains the rules of handball. Handball, otherwise known as team handball or Olympic handball, is a game that's a mixture of basketball, soccer, and ice hockey. Handball is played with 2 teams of 14, with 7 players taking to the court at any one time. This includes 1 goalkeeper and 6 field players. The object of the game is for your team to score more goals than the opposing team. To score a goal, a player must throw the ball into the goal. These goals are 3 meters wide by 2 meters high, and the ball must completely cross the goal line, and the shooting player must not step into the crease for a goal to count. The goal crease is a 6-meter radius around the goal, and the free throw line is a 9-meter radius. The court itself is 40 meters by 20 meters. The game starts by the team that wins the coin toss, and it starts with the throw-off. Once a team has possession of the ball, a player must not hold onto it for more than 3 seconds, nor must a player take any more than 3 steps. Failure to do this results in a free throw being awarded to the opposing team. You can pass the ball directly between teammates, or dribble the ball like in basketball, where you bounce the ball up and down repeatedly whilst in motion. Players must make a conscious effort to move the ball up the court and try and score. If the referee decides that the team is making no attempt to shoot, this is known as passive play, and the ball is awarded to the other team. The opposing team will try and stop you by blocking the ball with their hands and arms, making frontal bodily contact, and forming walls with other teammates to force errors from the attacking team. A defender has to be careful here, as they cannot pull the ball out of the attacking player's hands, nor can they push or jump into them. Any of these infractions results in a free throw being awarded to the other team. The game is played in 2 30-minute halves for a total playing time of 60 minutes. Highest score at the end of time wins. If the game ends in a tie, up to 2 5-minute overtime periods are played to determine the winner. If the game is still tied after 2 overtime periods, it goes to a penalty shootout just like soccer. Handball is an easy sport to understand, but there's a few other things you'll need to do before you play or watch a game. For example, goal crease. The goal crease, or goal area, is the exclusive domain of the goalkeeper. All players have to be aware that the goalkeeper, and only the goalkeeper, is allowed in the goal crease. If an attacking player steps into the goal crease and scores a goal, the goal is disallowed. If a defending player steps into the goal crease to stop someone shooting, a 7-meter throw is awarded to the attacking team. 7-meter throw. This is the equivalent of a penalty kick in soccer. If a defender steps into the goal crease to prevent someone shooting, or has prevented a legitimate chance to score, a 7-meter throw is awarded to the other team. A player lines up at the 7-meter line and gets to shoot once against the goalkeeper. All shots that go in count. Dribble fault. Just like the double dribble violation in basketball, a player cannot dribble the ball, stop, and then proceed to dribble again. In handball, this is known as a dribble fault, and possession of the ball is awarded to the other team. Progressive punishment. Just like in soccer, if you start committing fouls, you'll first be warned with a yellow card. If you proceed to foul again, you are handed a 2-minute suspension from the game, just like in ice hockey. A third foul draws another 2-minute suspension, and if you foul a 4th time, you are shown a red card and are ejected from the game. You can also be shown a straight red card for serious offences. Substitution. There are unlimited substitutions in handball, and all substitutes must cross over the substitution line. If you have found this video at all helpful, please like, comment, share and subscribe. It takes me ages to make one of these things, and good karma is much appreciated. If you're also on Reddit, you can post this video and discuss it there. Handball is a popular sport in Europe and is very similar to football and basketball. Check out my other videos on both sports if you're still not sure. But in the meantime, enjoy handball. Okey, cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu terangkan semalam tadi, dan cikgu telah tayangkan video bagaimanakah caranya untuk kita menyerang dan bertahan dalam permainan bola baling. Itu saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.